miu, bukan miu dekat mulut. Nampak? Jadi itu dibeza suara. Baik, dan yang terakhir sekali, sudah tentulah peranan suara itu adalah dari segi taranum sendiri, alunan. Dia akan menentukan lagu apa yang nak dibaca. Suara kita lah. Kalau kita alunkan dia bunyi sabah, maka dia akan bunyi sabah. Kalau kita alunkan bunyi Hijaz, dia akan bunyi alunan Hijaz. Kemudian dia akan menentukan tekanan bunyi yang akan dipersembahkan. Suara kita lah. Kalau kita keluarkan dia cara kasar, dia akan bunyi kasar. Kalau kita keluarkan dia lembut, dia akan bunyi lembut. Ya, sila. Soalannya apa? Daripada saudara Hishamuddin Hajmi. Assalamualaikum doktor. Adakah dengan menghadiri kelas vokal konvensional boleh membantu kawalan suara untuk bertaranum? Terima kasih. Ya, terima kasih, soalan yang bagus. Kita tak boleh nak nafikan ilmu suara ni asasnya sama pada semua seni. Cumanya untuk taranum ni mungkin ada benda-benda yang istimewa tersendiri. So saya katakan di sini untuk menghadiri khusus vokal konvensional memang boleh membantu. Memang boleh membantu untuk kita memahami tentang kawalan suara dalam seni suara secara umum. Tetapi nak mendalaminya lagi, contohnya dari sudut burdahnya, dari sudut alunan suara yang sesuai ketika membaca Quran, yang itu kena dengan orang taranum juga. Tapi tak salah nak hadiri convention ke simposium ke vokal, tak ada masalah. Ilmu Allah Ta'ala berlaku. Cuma kesesuaian dia bila kita bawa taranum, kena tengok balik. Ada suara dalam muzik contohnya yang tak sesuai dengan taranum. Kita orang duk menyanyi macam bunyi angin tu. Contohnya kita nak bawa mengaji Quran tak boleh. Waqala allazi la yarju. Tak boleh bawa suara angin. Dia pun menyanyi boleh. Menyanyi boleh lah lagu tu. Tapi baca Quran tak boleh lagu tu. Jadi suara ni dia menentukan. Balik pada tajuk kita. Kalau kita keluarkan dia kasar, bunyi kasar. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Contoh. Suara dia buat lagu Hijaz. Tapi dia keluarkan cara kasar. Maka suara yang menentukan dia. Kalau dia keluarkan dengan lembut, maka bunyi akan lembut. Macam tu dan sebagainya. Dan suara juga dalam pembacaan bertaranum, dalam pembacaan Al-Quran, dia menentukan tingkatan nada kita. Bukan mimik muka kita. Contohnya, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Tinggi lagi. Wabil haqqi anzal. Mimik muka dia teruk lah. Tapi tak naik-naik lagi. Kan? Maka itu adalah salah. Itu adalah salah. Jadi yang betulnya adalah suara itu dia menentukan sejauh mana kita nak baca rendah ke. Wabil haqqi anzalnahu. Contoh. Tinggi. Wabil haqqi anzalnahu. Contoh. Kan? Suara tu yang menentukan dia. Suara kita lah. Ahlan wa sahlan untuk guru kita. Ya, ahlan wa sahlan insya-Allah. Jadi inilah fungsi suara. Banyak tak fungsi suara? Banyak sangat. Sebab itu kalau badan kita tak sihat, kan? Contohnya kita sakit tangan, sakit kaki, sakit apa sebagainya. Dia tak menjejaskan bacaan Al-Quran, boleh baca lagi. Boleh baca. Demam boleh baca Quran tak? Boleh lah. Walaupun kita kata bunyi terketar-ketar ke apa mungkin tak sekuat, tak segagah ketika sihat. Tapi kalau suara sakit tekak, batuk, sesema yang melibatkan anggota suara, maka bacaan Al-Quran memang akan terganggu. Sebab tu nak musabaqah contohnya, ataupun nak buat persembahan bacaan Al-Quran, suara ni memang modal utama. Kalau tak sihat dia, tak sihatlah bacaan kita. Itu je pendek kata. Ya? Ada dua soalan lagi doktor, boleh Sila. Okey, daripada saudara Zaidi Bagani. Assalamualaikum doktor. Adakah berdosa bila menyebut huruf tidak tepat pada tempat keluarnya? Soalan yang kedua, saya baca sekali doktor. Adakah makanan dan minuman yang boleh merosakkan suara?
adakah makanan dan minuman boleh membaguskan suara? Ustaz Untuk Ahmad Manoto. ya, untuk Okey, boleh. soalan yang kedua tu, yang tu saya akan jawab pada kejap lagi. Tapi di tangan saya ni ada sebuah kitab namanya Ahkamu Qiraatil Quranil Karim. Ta'lif Syekhul Maqari Misriyah Mahmud Khalil Al-Husari. Di dalam kitab ni yang saya telaah 2-3 hari 4 lepas, kan, dia kata kewajipan dalam tajwid ni dibahagikan kepada dua. Iaitulah wajib sinai dan wajib syar'i. Apa dia wajib sinai dan wajib syar'i? Wajib sinai ni adalah wajib yang mana dia kalau kita buat dia akan menjadikan perkara itu sempurna dan elok. Tapi kalau kita tinggalkan dia tidak jadi sampai berdosa, tetapi dia akan mencacatkan perkara tersebut. Okay? Dan juga yang kedua adalah wajib syar'i, yang mana dia berkaitan dengan hukum-hukum fiqh dan syarak. Maksudnya benda tu mesti kena buat, tak buat berdosa. So dalam konteks menyebut huruf dengan betul, ada dua juga pandangan. Sebahagian ulama seperti ulama ulama kita kata macam Ibnul Jazari dan sebagainya, mereka memang berpandangan bahawasanya menyebut Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan betul bertajwid, termasuk makhraj, sifat ni dan semua itu termasuk dalam wajib syar'i. Tinggal berdosa. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua yang lebih sederhana, dia membahagikan juga pada jenis kesalahan. Kalau kesalahan itu kesalahan yang tidak menjejaskan makna Al-Quran, seperti menyebut huruf tak cukup tebal, menyebut huruf tak cukup hamas dia, menyebut huruf tak cukup qalqalah dia dan sebagainya, dia kata itu makruh saja, tak sampai ke tahap haram, kerana dia adalah dalam kategori wajib sinai, bukannya wajib syar'i tadi. Okey, tak cukup mat, tak cukup panjang. Tetapi kalau kesalahan itu melibatkan struktur asas, mat asli contohnya, mat asli ini dia ada. Kalau mat wajib, tak apa, terpendek, makna tak berubah. Mat lazim kalimi. Kita baca waladhdallin, dia tak mengubah makna, tetapi dari segi tajwid dia aib. Itu pandangan kedua ni. Tapi tidak sampai berdosa. Tapi janganlah saya kata macam ni nanti semua pakai tinggal tajwid pula, bukan macam tu. Taklah, ya. Jadi kesalahan yang mengubah struktur kalimah, tertinggal huruf, menyebut huruf yang salah, huruf ha disebut ha, sengaja sebut begitu. Kemudian yang panjang 2 harakat sepatutnya tapi dibaca 1 harakat saja. Maka itu semua adalah perkara yang diharamkan. Dan sepakat memang tak boleh. Jadi itulah pandangan saya berkenaan dengan menyebut huruf pun sama juga. Kalau kita menyebut itu ada kekurangannya tapi tidak sampai menjejaskan makna ayat yang sebenar, maka mungkin kita berpegang pada pandangan yang kedua itu. Cumanya kalau guru Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, para asatizah, seharusnya berpegang dengan pandangan yang pertama yang mengatakan dianya adalah wajib sinai, wajib syar'i, supaya kita membaca Al-Quran itu dengan huruf dan sebutan yang betul. Manakala untuk orang awam ni, kita katakan berlegar antara dua keadaan. Tadi itu tengok bagaimana bentuk kesalahan tu. Baik, jazakumullah khair. Boleh Ustaz Baik, kita tengok pada kategori suara. Suara kita ni tak sama. Kadang-kadang kita tengok musabaqah, kita bandingkan. Peserta tu, suara dia tinggi lah. Kenapa suara kau ni rendah? Itu satu perbuatan yang salah sebenarnya. Kita bukan hakim ni. Hakim bolehlah nak banding-bandingkan tu. Kan? Hakim sebab dia nak tengok yang mana yang terbaik. Tapi dari sudut kejadian Allah, suara itu berbeza-beza. Dan antara hikmah suara kita berbeza, dapatlah tuan-tuan cam yang mana dia Ustaz Anwar Hasin, yang mana Ustaz Salahuddin. Bayangkanlah tiba-tiba suara saya dengan Ustaz Salahuddin sama. Saya pun tak tahu macam mana, siapa nak bagi ceramah. Suara Ustazah Syakura sama macam suara Hajah Faridah Ahmad Saman. Masya Allah. Jadi tak ada apalah special kat dunia ni kalau semua sama. Jadi Allah Ta'ala bagi berbeza-beza. Sebab itu kita pembaca Al-Quran kena mengetahui, kenal pasti dulu jenis ataupun sifat suara yang ada pada diri kita. Kenal tak lagi suara kita? Selama ni kita duk mengaji, kalau yang qari-qari'ah duk berlagu, kita tahu tak potensi dan kadar ataupun ability sebenar suara kita? Ataupun kita hanya redah pula dah. Redah ni bahasa orang utara. Redah saja. Janji jadi. Kalau itu pendekatan kita kurang tepat lah. Sebab sarjana suara dan pembacaan Quran dia kata kena tengok suara kita ni macam mana kemampuan dia.
Macam saya tahu had suara saya. Suara saya mungkin tak sehebat suara Ustaz Wangku kita. Suara panel-panel kita yang ada dalam kursus ni, Masya Allah, hebat-hebat semuanya. Tetapi mungkin ada apa yang mungkin terdapat sesuatu yang pada saya yang tak ada pada mereka, dan ada sesuatu yang ada pada mereka tak ada pada saya. Itulah realiti suara kita, tuan-tuan. Jadi supaya kita dapat bila kita kenal pasti kelemahan dan kebaikan suara kita, kita dapatlah melakukan latihan yang sesuai untuk memperbaiki kelemahan suara. Misalnya saya sendiri terus terang, rasanya mungkin orang pun tahu, orang boleh nilai, suara saya mungkin tak berapa tinggi. Tak boleh sampai tinggi macam kori-kori lain. Itu kelemahan saya. Jadi bila saya dapat kenal pasti kelemahan saya tu, saya buatlah latihan nak bagi tinggi, nak bagi sampai tinggi. Supaya boleh. Orang lain pula saya tak tahu apa masalah dia. Mungkin dia punya suara ni, getaran dia terlebih. Burdahnya terlebih. Kabira. Nak berhenti, nak break tu pun jenuh. Lambat nak makan break dia. Jadi masalah dia getaran dia lebih sampai mengganggu tajwid. Maka dia buat latihan untuk mengawal bunga-bunga tu. Kan? Jadi penting untuk kenal pasti. Ada suara yang nyaring, ada suara yang lemah dan sebagainya. Jadi saya buatkan nota di sini secara umum sahaja. Suara-suara ni kita boleh, antara sifat-sifat suara yang popular, antara yang kita boleh kenal pasti antaranya lemak merdu. Macam siapa? Hajar Faridah. Hajar Faridah Mak Saman. Suara, ya Allah, bunyilah sedap. Sampai tua, sedap lagi. Kita ni tak sampai tua pun dah sedap dah. Suara manis. Manis suara, dengar telinga kita ni rasa, sedapnya suara dia. Suara tinggi. Kalau orang Indonesia ni suara tinggi-tinggi ni. Saya baru-baru ni sempat menghakimi tilawah remaja Indonesia. Saya kata ini kalau datang Malaysia lingkup kita ni. Sebab suara demo ni memang macam tu. Apa dia makan tak tahulah. Patutnya Sarawak pun kena tinggi-tinggi juga sebab dia dekat-dekat dengan Indonesia dah tu. Kan? Jadi suara mereka ni tinggi-tinggi. Kemudian lantang. Tinggi dengan lantang berbeza. Ada orang lantang tapi tak tinggi. Saya tak boleh nak tunjuk contoh dalam internet ni sebab lantang ni dia kena dengar depan-depan. Kalau tuan-tuan dengar kat rumah kan, tuan-tuan bagi slow kecil volume dia, tak dengar bunyi lantang tu macam mana. Lembut. Suara orang lembut pernah dengar. Suara Ustaz Abdullah Fahmi kan? Ustaz Tamizi Ali. Suara Ustaz Tamizi Ali tinggi tak? Tak tinggi. Sorry to say. Suara dia tak tinggi. Saya tahulah kawan saya. Saya bukan mengata dia. Taklah berapa tinggi sangat kalau nak banding dengan Ustaz Wahinuddin. Kan? Nak banding dengan Ustaz Awangku. Tapi suara dia lembut. Macam mana dia baca, Allah dia ayu sampai. Suara Ustaz Allah Fahmi tinggi dan lembut. Nampak? Ciri tu berbeza. Tapi manis ada pada Ustaz Tamizi Ali. Itu contoh. Itu kalau kita ambil dalam Malaysia. Belum qari-qari Arab lagi. Suara keras. Ada suara keras ni. Ya Allah. Kerasnya lah bacaan dia. Keras bacaan. Sebab apa? Sebab keras. Suara dia tu keras. Bukan dia nak buat keras. Suara dia tu keras dah. Kan? Suara lembab. Allahu Akbar. Tak boleh nak buat apa suara lembab. Wabil haqqi anzal. Tak larat bunyi. Suara tenggelam. Baca nampak mimik muka tu macam dah tinggi dah. Tapi bunyi cik, macam ada selaput kat atas dia. Suara tenggelam. Suara tajam. Syekh Mustafa Ismail. Tajam tak? Tinggi, kecil, halus. Tajam. Suara tajam ni saya nak umpamakan siapa kalau Malaysia ni. Suara Hajar Rahmas. Mungkin tajam saya kata. Suara dia tajam kan bila kita dengar tu bunyi tajam lah. Nampak lembing. Tajam. Licin dan bersih. Datuk Faizul Ghazali kita. Pahang. Macam mana suara dia? Bersih macam Ustaz Awangku lah suara dia. Ustaz Awangku macam suara dia. Macam Datuk Ismawi kita. Masya Allah. Suara licin dan bersih. Walaupun usianya lebih pada saya, tapi saya lebih kotor lagi suara saya berbanding dengan dia. Mungkin faktor pemakanan gitu, tapi suaranya licin bersih. Kita dengar macam tak ada serak apa. Jarang nak dengar suara dia serak. Macam tak ada kekotoran suara dia. Suci dan licin dan dia memang panggil apa? Bagus suara. Serak basah. Serak basah ni suara saya.
Saya sendiri suara serak basah. Bukan dalam mengaku. Saya memang serak basah. Orang kata, Ustaz ni cakap ni bunyi angin. Kalau memang suara saya memang serak basah. Bukan saya buat-buat. Kadang-kadang orang telefon saya, Ustaz bangun tidur ke? Saya cakap, elok-elok sikit saya kata. Tak adalah, suara saya macam ni. Mana-mana ketika pun, kalau waktu pagi lebihlah serak basahnya. Kan? Suara rendah. Ya Allah, rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh naik. Cakap tu je. Itu suara rendah. Suara sumbang ada juga. Ini saya pernah dengar. Sakit telinga kalau suara sumbang ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar bunyi alunan dia. Tak boleh nak betul. Nak sumbang. Jadi, kerja pertama saya bagi ni balik rumah nanti. Bukan balik rumah lah. Duduk saya saja. Cuba classify ataupun cuba identify. Kenal pasti sifat-sifat suara yang ada pada tuan-tuan dan perempuan. Daripada sifat-sifat ni. Kalau ada sifat-sifat lain, boleh tambah. Ini muktamad ni tak. Ini ijtihad saya lah. Dan saya tengok pembacaan. Ada lagi sifat-sifat lain. Mungkin yang saya tak sertakan di sini. Ustaz Salahuddin, ada soalan ke? Nampak jadi soalan ya. Ni ya Allah soalan. Okey, banyak soalan Doktor. Saya bacakan macam mana Doktor? Baca yang bawah sekali tu. Okey, daripada bawah. Okey, Assalamualaikum daripada Siti Khadijah Zaliha binti Nazirin. Assalamualaikum Doktor. Untuk peringkat pengajaran peringkat awal kanak-kanak, penekanan penguasaan suara dalam elemen sifat huruf dan tajwid paling sesuai dibuat semasa peringkat Iqra atau setelah memasuki Al-Quran soalannya. Bagaimana pula dengan kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan atau telo? Telo ni cakap masih silau lah kata orang Sarawak. Okey Doktor. Jadi penekanan, terima kasih, sorry gangguan. Terima kasih. Saya sebenarnya boleh baca sendiri, cuma saya nak jadi interaktif dengan Ustaz Salahuddin ni, hidup sikit majlis kita ni kan. Itulah dia. Jadi peringkat pengajaran awal kanak-kanak ni, penekanan penguasaan suara dalam elemen sifat huruf dan tajwid paling sesuai dibuat masa Iqra ataupun dah masuk Quran. Kan? Jadi macam mana pula kanak-kanak yang ada masalah telo. Jadi nak mengatasi masalah telo tu dan sebagainya itu, elok kita terapkan seawal Iqra tu lagi dah. Soal baca Iqra tu kita dah terapkan, cuma kita tak payah cerita lah kat dia. Ini Hamas, ini Jahar, ini Si'alak, tak payah. Cuma bacakan dengan suara yang betul. Terapkan seawal mungkin. Ada orang kata, sekejap. Okey, minta maaf gangguan. Biasalah online ni macam-macam. Kat mana tadi? Ada orang kata budak-budak tak payahlah lagi tajwid, makhraj sifat huruf ni nanti besar-besar. Sebenarnya salah. Pandangan tu salah. Saya bagi tahu sekali lagi, salah. Sebab waktu yang paling budak mudah ikut dan meniru ialah di fasa dia kanak-kanak. Sebelum dia dewasa. Kalau dia udah sampai umur belasan tahun, dah meningkat usia dia. Makin meningkat usia kita, makin susah nak tiru. Suara tu makin susah nak dilentur. Jadi suara bunyi huruf yang betul dan sebagainya tu kena mula seawal usia. Cumanya kaedah penerapan itu mungkin kita boleh variasikan. Tak perlu kita cerita teori dia berat-berat, tapi kita biar dia ikut. Saya bagi contoh. Adik adik Asfar kita, anak kepada Ustaz Azra'i. Tak percaya cakap saya, cuba tanya Ustaz Azra'i lepas ni sesi dia. Cuba tanya dia, anak dia tahu tak teori-teori tajwid sifat huruf? Cuba tanya. Tak tahu. Jawapan mesti tak tahu. Maksud saya, mungkin dia tahu sikit-sikit, tapi asasnya dia tak tahu. Tapi kita dengar anak dia baca, hebat tak? Sebutan huruf, mantap tak? Kadang-kadang mantap daripada kita, betul tak? Apa punca dia? Puncanya, mak ayah dia tu dah terapkan bunyi sebutan huruf yang betul daripada kecil lagi. Lepas tu anak dia terbit lagu tu bunyi. Boleh baca dengan hebat adik Asfar, ada anak-anak dia. Jadi itulah dia bukti yang saya nak sebutkan di sini. Okey, baik.
Jadi kita teruskan lagi insya-Allah. Ya. Jadi kalau menurut Ustaz ni Jaafar, ya. Ini pandangan dan ijtihad beliau lah. Suara itu ada 4 jenis katanya. Suara yang terbaik itu adalah suara yang ada semua sifat yang baik dan menarik. Ya. Ini juga ijtihad dia dan saya murnikan sikit mengikut ijtihad saya juga. Maksudnya kita kata suara yang terbaik tu dia ada semua sifat yang baik dan menarik. Contohnya dia mampu sampai ke tabaqat yang tinggi, mampu juga sampai yang rendah. Sebab ada orang dia boleh sampai tinggi, rendah tak boleh. Rendah je tenggelam, hilang macam masuk dalam lumpur. Kan? Tinggi dahsyatnya. Ketepatan nada maksudnya tak sumbang, ya. Dia lembut, manis, licin, bersih, terang, lantang, berburdah asli. Suaranya ada burdah, suaranya tak kosong. Tajam, sebagainya. Semua sifat-sifat yang baik lah. Kemudian suara yang baik pula suara yang kita kata ada sifat yang baik dan menarik, namun mungkin ada kekurangan di mana-mana bahagian. Mungkin di bahagian ketepatan nada ataupun bahagian kelembutan ni kurang, kelicinan dia kurang ataupun tabaqat suaranya salah satu. Itu kita kata suara baik tapi ada sikit kekurangan. Tak banyak. Cuma dia adalah benda-benda yang dia tak mampu nak buat. 1, 2 macam tu je. Kemudian suara yang kurang baik. Suara yang kurang baik ni dia ada sifat yang baik bercampur dengan yang tak baik. Salah. Sama banyak. Dia tinggi. Kan? Nada dia pun tak sumbang. Tapi suara dia bunyi lembab. Kurang tajam. Tenggelam. Lembut suara dia tapi masalah pun banyak juga. Tak kurang banyaknya. Jadi suara macam ni kurang baik lah. Kemudian suara yang tak baik. Suara yang tak baik. Yang ini suara yang bermasalah. Kerana sifat-sifat yang tak baik itu lebih dominan berbanding dengan yang baik. Sumbang, nipis, serak, lembab, lemah, terketak-ketak, tenggelam, tersepik, tercekik. Amboi, macam-macam sifat. Jadi, apa sebab saya bincangkan semua ni walaupun agak memboringkan. Sedikitlah ya. Tetapi saya bincangkan ni sebab nak bagi tahunya, ya, suara yang berada pada kategori pertama dan kedua merupakan kategori yang paling ideal dalam pembacaan Al-Quran secara berteranum. Jadi semalam ada tanya, boleh tak belajar teranum? Kalau ada sifat yang baik itu lebih banyak daripada sifat yang tak baik, maka dia sangat ideal untuk belajar. Kita bagi dia dengar lagu ni pun dia boleh ikut. Kita bagi suara tinggi pun dia boleh ikut. Rendah pun dia boleh ikut. Suara ni pun tak sumbang. Okey, boleh. Tapi manakala suara yang memiliki suara kurang baik, kategori suara yang kurang baik, maksudnya dianya bercampur antara baik dengan tak baik tadi. Maka jenis-jenis orang yang ada suara macam ni, dia boleh mempelajari teranum dan peningkatan boleh dilakukan melalui sesi latihan yang banyak dalam satu tempoh masa yang sederhana panjang ataupun panjang. Bolehlah maknanya. Masih boleh dilatih dan boleh digilap lagi. Tapi orang yang bermasalah, kategori yang ketiga, kategori yang keempat, saya sebutkan di sini adalah kategori yang paling sukar dan tidak ideal untuk mempelajari teranum. Tak ideal maksudnya bukan tak boleh, tapi kurang sesuai. Janganlah sedih ya. Kalau ada, mana Allah kita tak tahu. Sebab minat teranum ni memang semua orang minat. Tapi bila belajar tu dia tak sama senang dengan minat tu. Kan? Saya pernah mengajar dekat Masjid Putrajaya yang tengah evoke sekarang ni tentang isu VIP lah apa semua tu. Tapi kan isu yang utama yang saya nak cerita ni ialah dulu saya pernah mengajar mula-mula teranum. Penuh dewan, beratus orang. Kata ya Allah nak ajar macam mana ni. Tapi saya relax ya, saya tahu dah minggu pertama dia dengar kita baca sedap lah. Minggu kedua kita tunjuk dia sedap lagi. Masuk minggu ketiga kita start minta dia baca. Dewan penuh tu mula-mula tinggal 3/4. Minggu berikutnya tinggal 2/4. Minggu seterusnya sampai ke sudah tinggallah barisan 2-3 barisan di hadapan saja. Kerana yang lain-lain tu tak boleh nak pergilah. Itu dia. Jadi kalau nak belajar juga boleh, tapi tumpukan tajwid, kemudian dia kena ambil masa yang lama lah.
Sebab itu kalau orang tanya saya, Ustaz, berapa tempoh masa yang paling biasanya orang nak baca Taranum ni berapa lama, Ustaz? Saya tak boleh nak jawab. Sebab nak kena tengok talent dia tu setakat mana. Tidak ada satu kepastian dan ketetapan. Kalau asas ni misalnya 6 bulan je, tak ada. Kecuali kita programkan rancangan tu, rancangan sijil Taranum. Kita terpaksa lah hadkan dia 6 bulan. Tapi tempoh sebenar dia nak menguasai Taranum, dia sangat bergantung kepada kemampuan dan juga bakat individu tersebut. Baik, ada soalan ke? Sebelum kita nak masuk part yang terakhir pada pagi ini. Ada beberapa soalan ni doktor, saya baca. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana nak hilangkan nervous bila membaca di hadapan publik? Adakah situasi ini terjejas segala bacaan seperti pembacaan dan pada suara? Mohon maaf bertanya. Bagus soalan tu. Alhamdulillah, saya Tuhan bagi kesempatan pergi ke beberapa negara yang mana crowd dia baca Quran tu beribu orang dengar. Kan saya seorang lah, adalah sahabat-sahabat lain, Ustaz Wainuddin, yang pernah bersama dengan saya ke Bangladesh, walaupun negara susah, yang dengar di bawah kemah tu kalah kita orang Malaysia kat Dewan ni. Kan? Memang dah lah ramai, bising pula tu. Takbir kita nervous. Kan? Pernah baca di Jerman, pernah baca di Thailand, saya pernah baca di South Africa. South Africa ni bukan sekali dah, banyak kali saya pergi. Dan tipsnya ialah kita letakkan Allah nombor satu dalam bacaan kita. Kita memang takut. Kita memang takut. Tapi kita letak Allah nombor satu, kita baca takut dengan Allah. Dan kita jangan baca untuk memenuhi kehendak orang. Itu tips dia. Sebab apa dalam musabaqah kita begitu stres dan nervous? Sebab kita ada kehendak yang nak dipenuhi. Itu yang punca kita nervous dalam musabaqah. Kalau suruh baca bukan musabaqah, ni Ustazah Syakura ni baca lagi sedap pada Ustazah Fadah Maksaman contohnya. Saya bagi contoh lah. Kan, kita sendiri yang tak masuk musabaqah, baca bawah musabaqah, jadi semua kata orang. Kenapa musabaqah tak boleh nak baca dengan baik? Sebab kita susah nak lawan. Nak lawan apa? Nak lawan perasaan kita ni takut tak penuhi kehendak hakim. Hakim nak macam ni. Hakim nak 4 tabaqat. Hakim contohlah, hakim nak lagu ni. Hakim A nak macam ni. Hakim B nak macam ni. Kan kita tahu Taranum ni ada hakim ni dia suka macam ni. Ada hakim ni suka macam ni. Tajwid pun sama. Yang ini ikhfa' dia macam ni. Kawan ni ikhfa' bunyi macam lain. Kita stres. Jadi itu yang memberi kita nervous. Kalau kita baca kat haflah yang besar-besar, audiens ni dia nak suara panjang, suara tinggi. Suara tinggi, nafas panjang, tu je nak. Kita tak boleh buat, stres, nervous kita, takut. Jadi semua itulah yang kita kena atasi. Benda ni memang bukan saya cakap kosong, memang saya alami. Dan sampai sekarang pun, kadang-kadang tak mampu juga melawan di psikologi, perangan psikologi dalam diri itu. Sebenarnya saya sebut di sini, musabaqah tu sebenarnya bukanlah pertandingan melawan orang lain. Bukan. Saya nak bertanding lawan dengan Ustaz Miji, lawan dengan Ustaz Amir, lawan dengan orang lain. Tak terlawan, kita nak lawan dengan orang. Dan orang pun tak terlawan, nak lawan dengan kita. Kalau nak lawan, sama lawan. Tak tahu siapa nak menang. Tapi sebenarnya musabaqah itu adalah perlawanan diri kita sendiri. Ingat, quote kata-kata saya. Musabaqah ni adalah untuk berlawan dengan diri sendiri. Lawan apa? Lawan emosi dan psikologi kita. Lawan risau, nak mengatasi. Tak sampai jawab-jawab. Itu yang saya sampai sekarang ni, jawab-jawab tu masih tak berjaya lawan kadang-kadang. Kadang-kadang selalu tak lawan. Sebab takut. Sampai ke tak sampai. Pecah sekarang. Bukan lawan dengan orang tu, lawan dengan emosi. Kita tengah baca. Ini nafas sampai tak ni? Tak sampai ni, berhenti sini. Last sekali kalau tidak kena potong. Lagu ni betul tak aku buat ni? Macam sumbang je. Lawan diri sendiri ni. Berlawan diri sendiri. Kalau kita boleh lawan diri kita sendiri masa tu, kita boleh lawan perasaan takut kita, bimbang kita baca lillahi ta'ala tanpa hirau benda-benda lain. That time kita memang berjaya. Saya cerita sikit pengalaman saya kalau diizinkan Ustaz Salahuddin, waktu pengalaman tilawah antarabangsa. Satu benda yang menimpa ataupun saya alami sendiri. Orang kata itulah momen yang saya rasa Tuhan bagi peluang tetapi tak sampai rezeki saya. Apa yang berlaku ketika itu, saya memang betul-betul berlawan dengan emosi saya yang sangat sukar saya rasa. Saya pula jenis nak ceritanya mudah lemah semangat. Nak ceritanya malam antarabangsa turn saya tu, Ustaz Das Rizal kalau ingat, dia juga bagi persembahan. Dan
malangnya peserta ni dia tak ada tempat nak menyerok untuk tak dengar bacaan orang lain. Jadi saya dengar ketika tu bacaan Ustaz Zasrizal, mula-mula saya okey je. Sebab saya pernah dengar, lagi dahsyat daripada tu lagi. Yang menjadikan saya gerun ni bila dengar orang bertakbir pada dia tu dahsyat sangat. Saya jadi down. Dan saya jadi macam, ya Allah ya Tuhan, matilah nak buat macam ni. Saya kata, ayat saya dapat pula malam tu memang sangat susah. Kalau tuan-tuan tengok ayat saya tu, saya cuba baca Jazari. Sebabnya mat pada ada ayat tu berdasarkan wakaf tidak memang sangat susah. Kalau saya nak skip tak boleh. Satu jalan lah saya terpaksa baca dengan Tariq Jazari. Tapi menyebabkan ada sedikit berlaku khalal ataupun salah pada tajwid. Itu semua yang saya terpaksa berlawan masa tu. That moment saya seorang yang tahu. Orang lain tak tahu. Orang lain hanya boleh kritik, boleh cakap saja. Kan? Tapi saya dah lalui. Berlawan. Tambah lagi pula bila saya dah lepas tu masuk lagi pula beberapa kali kecundang lagi, kecundang. Tu semua berlawan dengan macam-macam perkara yang orang tak tahu. Berlawan dengan macam-macam perasaan. Jadi itulah dia musabaqah ni. Kalau orang yang masuk dia tahu suka duka dia. Suka duka tu yang mahal tu dalam perjalanan kita. Suka duka tu yang masya-Allah tak boleh dijual beli. Hanya orang yang berkecimpung saja tahu. Betul tak apa dia Ustaz Awangku dan ni Ustazah Syakura, betul tak? Dan semua qari-qari'ah yang ada. Dia saja yang tahu tentang apa yang dia rasa dalam musabaqah. Hanya Allah yang tahu dan kita lah yang tahu. Okeylah, kita pergi kepada part terakhir sebelum memasukkan lagi mencemburui kita ni. Maka kita tengok pada tabaqat suara sikit. Pengenalan sedikit tentang tabaqat suara. Ini adalah teori tabaqat suara yang popular di Malaysia. Minta izin. Saya sebutkan begitu kerana di negara-negara lain mungkin berbeza teori dia. Benda sama tapi teori je berbeza. Ada 4 tabaqat suara. Tabaqat ni apa? Tingkatan. Macam kita naik rumah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Makin atas kita naik, makin apa? Makin tinggilah jawapan dia. Tingkat 1 lebih rendah daripada tingkat 2. Tingkat 4 of course lebih tinggi daripada tingkat 3. Kan? Jadi suara pun begitu. Bawah sekali itu adalah tingkatan yang kita katakan sebagai qarar. Dan atas sikit daripada qarar, kita sebut di Malaysia sebut nawa. Di negara Arab disebut mutawasit. Kan? Ada juga yang membezakan istilah ini, macam contoh almarhum Syekh Fathi Maliji. Dia pernah sebut tingkatan yang terbawah bukannya qarar tetapi adalah qararil qarar. Qararil qarar, itu pandangan dia. Dan tempat nawa itu digantikan oleh qarar. Sebab tu saya kata benda ni, ini adalah teori yang kita biasa pegang. Tapi kalau satu hari dengar pandangan lain, jangan buat terkejut pula. Oh, rasanya tak betul ni. Ini muktamad, mesti nawa ni. Bukan. Kita guna ni sebagai standard dalam musabaqah. Tapi dalam ilmu, kita teroka, kita dapati ada beberapa istilah lain lagi yang seumpama. Jadi, atas daripada nawa itu, kita sebut ada tabaqat jawab. Dan juga jawabul jawab. Dan untuk lebih spesifik dan untuk lebih mudah difahami, saya ada buat tarifan sikit di sini. Kalau qarar itu adalah tingkatan suara yang paling rendah. Yang paling rendah yang kita boleh buat, bukan yang saya boleh buat, yang tuan-tuan sendiri boleh buat. Apa tabaqat suara yang paling rendah? Tak sama kita semua, ada orang berbeza. Tabaqat rendah dia mungkin lebih tinggi daripada kita, tapi mudah fahamnya qarar itu yang paling rendah sekali. Terdapat pakar muzik yang kata qarar ni adalah suara yang paling besar yang paling mampu kita hasilkan oleh manusia. Sautun ghalidh alladhi yumkinu isdaruha al-insan, kata dia. Suara yang paling tebal. Itu kita dengar orang duduk garuk bunyi kan, bunyi besar je. Sebab dia faham qarar begitu. Oleh yang demikian suara qarar yang berbeza mengikut setiap individu. Dia boleh dikeluarkan di bahagian dada. Pandangan Ustaz ni dada. Pandangan Ustaz Yahya bukan dada. Ustaz Yahya Daud katanya suara semua daripada hidung. Mulut dan hidung. Tidak ada dada. Itu pandangan sarjana berbeza lah, tak ada masalah. Jadi yang penting kita tahu suara ni paling rendah dan juga fungsi dia adalah sebagai nada awal. Fungsi dalam bacaan Al-Quran, dia nada pembukaan persembahan. Kalau dalam solat, kita pun guna mungkin qarar ni sekali-sekala, takbiratul ihram dan sebagainya.
Dia wasilah untuk meredakan ketegangan dalam bacaan. Kita dah baca tinggi. Sampai terangkat bumbung. Nak bagi keadaan down, cool down sikit. Kita rendahkan sikit. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Contoh, rendah je kan. Jadi cool bila rendah ni kan cool. Tapi tak boleh lama-lama, nanti orang mengantuk. Qarah ni sekali-sekala. Lepas tu qari-qari'ah dia mula isti'azah basmalah akad pertama qarah. Kalau Indonesia lagi dahsyat saya tengok. Dia nak qarah tu auzubillah bismillah je. Ayat pertama sudah dia naik dah ke atas dah sikit. Itu pemerhatian saya. Okay. Baik. Minta maaf lah langgar je ni tak sempat lah. Cari cawan lah sebab masa sentuh. Yang kedua tingkatan nawa. Tingkatan nawa ni sederhana, tinggi sikit daripada qarar. Dia masih dalam kategori tabaqat yang rendah. Dua ni qarar dan nawa. Ataupun istilah lain tadi qarar dengan qararil qarar dan qarar, ya, dia adalah kategori yang suara yang tabaqatnya rendah. Fungsinya ditekak. Ya. Ya. Dia adalah dikira sebagai nada yang rendah, dia juga merupakan tingkatan nada di antara qarar dan jawab. Di antara qarar dan jawab itu nawa. Itu adalah jawab. Maka pertengahan dia tu. Kan? Contohnya. Ya. Contohnya. Jadi, di antara itu kita panggil nawa. Okey? Jadi, fungsi dia adalah memberi rangsangan kepada alunan taranum yang dibaca. Selain daripada merupakan persediaan untuk dia naik ke suara yang lebih tinggi. Saya sentuh mungkin sebab kita ada orang awam juga. Bila kita baca dalam solat contohnya, kita mulakan dengan qara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kita baca perlahan imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada start naik dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada bagi nawa. Kenapa dia bagi nawa tu? Sebab dia nak naik lagi lepas tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Contoh dia naik lagi. Jadi dia merupakan persediaan sebelum kita nak naik ke yang lebih tinggi, nawa tu. Sebab tu kita kata di antara. Dan seterusnya tabaqat yang ketiga adalah jawab. Jawab ini adalah tingkatan tabaqat suara pelengkap kepada qarar. Ia berada pada kedudukan tona yang sama dengan qarar tetapi pada kedudukan yang lebih tinggi. Kan sama tona dia, tone dia sama tetapi dia lebih tinggi. Fungsi dia di mana? Di hidung. Sifat dia lebih kuat dan bertenaga. Dan peranan jawab dalam bacaan ialah memberi rangsangan terhadap satu perkara. Dan bertindak sebagai pemanas dan pemberi semangat kepada persembahan. Jadi kita buat suara yang jawab ini untuk memberi rangsangan dan penegasan pada makna ayat. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. قُلِ ادْعُوا. Contoh. Maka dia tinggi. Tujuan kita tinggikan suara tu bukan untuk saja tinggi, tapi kita nak bagi penegasan pada makna ayat yang dibaca. Kalau kita baca rendah untuk ayat-ayat yang tegas, maka dia tidak akan beri impak yang kesan pada makna ayat. Maka kita pergi kepada tabaqat yang seterusnya, iaitulah jawabul jawab yang merupakan tingkatan nada yang paling tinggi. Salah satu sifat jawabul jawab ialah tajam, kerana ia fungsi bahagian otak. Menurut Ustaz ni dia kata bahagian otak. Kalau Ustaz Yahya dia kata corong hidung juga. Terpulanglah sarjana masing-masing. Untuk mencapai tingkatan ini dia memerlukan latihan suara yang berpanjangan.
Apa fungsi dia adalah untuk sebagai kemuncak satu lagu. Kemuncak ni apa? Kemuncak ni satu dua je. Dia kemuncak biasanya satu. Sebab tu orang tak buat jawab-jawab semanjang. Sebab dia yang panggil apa? Sekali street dia. Sebagai yang panggil apa? Kemuncak dalam bacaan. Kalau sepanjang bacaan kita baca jawab-jawab, maka dia akan stres. Contoh. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Contoh. Yang tu. Itu kita panggil jawab-jawab. Minta maaf lah kalau ada Ustaz Azra'i, kalau ada sahabat-sahabat dalam ni yang suara mereka ni. Untuk contoh jawab-jawab ni, saya minta tuan-tuan minta pada dia orang ni. Sebab dia orang suara memang tahap. Masya Allah. Lebih pada jawab-jawab lagi. Sulaifiah kita kata kot. Kan? Kalau Ustaz Azra'i ada dalam ni, saya tak perasan tadi dia masuk ke. Okay. Jadi, begitulah tabakat suara dalam pembacaan Al-Quran. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. Qarad. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. Nawa. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. Jawab. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ. Saya pun tak sampai. Dia sampai tinggi tu, itu kita kata jawabul jawab. Okey, jadi ada 3 tu. Ada 4 semuanya. Kalau orang tu boleh buat 4 variasi dalam bacaan dia tu, maka bacaan dia komplit lah. Bacaan dia komplit dan juga sempurna. Dan kenapa pentingnya 4 tabakat dan paling kurang 3. Ya. Saya sebutkan last untuk penutup. Kurang-kurangnya seorang qari tu kena ada 3 tabakat sekurang-kurangnya. Dan relevannya dengan sabaqah kita pun. Kerana apa? Kalau kita ada 3 pilihan ataupun 3 choice of tabakat, maknanya kita boleh berlega-lega antara 3 suara ni, barulah bacaan kita tu ada variasi alunan yang baik. Tapi kalau ada 4 memang lagilah terbaik. Tapi kalau orang tu ada 2 tabakat saja, dia ada tabakat tara dan nawa saja, maka dia tak boleh nak memvariasikan alunan dia. Sebab dia akan berlega-lega di antara rendah, sederhana, rendah, sederhana. Dia tak boleh nak naik tinggi lagi. Maka dia tak boleh nak bertaranum dengan baik. Sebab itulah orang yang nak belajar taranum, at least 3 kena ada. 4 yang terbaik. 4 yang terbaik. Kalau ada sampai 5, yang orang sebut Sulaifiah itu bonus lah. Itu bonus. Ya. Baik, saya rasa itu ringkas daripada saya lah. Kalau ada tak kena tu, contoh-contoh yang rasa lemah tu, mungkin panel-panel kita nanti boleh tunjukkan cara kaedah nak sampai jawab-jawab tu dengan baik. Saya pun masih belajar, ada benda-benda elemen yang saya lemah. Okay. Saya tahu teori tersebut, kerana mungkin kita tahu teori tersebut, kita tak mampu sampai lagi. Tapi dalam bab suara ni juga bukan pada tabakatnya saja, ada juga dalam bab burdah kita kata. Burdah suara, burdah suara halus-halus, burdah suara rapat-rapat, burdah suara jauh-jauh, getaran suara, kemudian kita ada ikhtilalul lahan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Itu suara juga ikhtilalul lahan. Tambah echo sikit saja je. Kan? Ada juga burdah-burdah. Burdah-burdah suara dalam bacaan Al-Quran yang mencantikkan suara. Contohnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
patukan suara. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Aduh, malu saya. Contoh patukan suara. Kalau kita belajar. Tapi kalau kita dengar qari-qari, ada juga yang budahnya jauh-jauh macam Dr. Ahmad Nuainak contohnya. Dia mungkin budahnya tidak ada halus-halus gitu, tapi dia ada budah yang jarang-jarang tetapi masih lagi sedap, masya-Allah. Contohlah. Jadi kalau nak dengar budah-budah yang halus tu dengar Syekh Mustafa Ismail contohnya. Kalau nak dengar budah yang halus, Syekh Raghib Mustafa Ghalwash contohnya. Syekh Raghib Mustafa Ghalwash tabaqatnya tak begitu tinggi. Sorry, sikit lagi masa Tapi budahnya sangatlah rapat-rapat dan halus-halus. Berbanding dengan Syekh Muhammad Syahad ataupun Syahad Anwar, kita kata budahnya tidak banyak halus-halus, budahnya jarang-jarang, tetapi menarik dan juga menawan. Gitulah dia. Jadi itulah sikit perkongsian daripada saya. Mungkin masa dah terlebih ni, minta maaf Ustaz Azrani. Sorry to take your time. 10 minutes lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi mohon maaf Ustaz Sarudin kalau terlanjur silap apa-apa, kekurangan di mana-mana, usahawanku, dan kalau ada Ustaz Ismail Belanja satu maqamat Ustaz. Ya. Belanja satu maqamat. Allah. Tapi masa nampak mencemburui ni. InsyaAllah kita semula insyaAllah dari rezeki kita akan sama-sama lagi dalam rancangan seperti ini. Minta maaf apa-apa kekurangan saya, yang mana yang baik itu datang daripada Allah dan juga yang mana yang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi saya akhirilah kita punya pembentangan sesi tahsinus saut ini dengan astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.